Saham ni apa? Saham ni bila kita beli, maksudnya kita membeli equity ownership of business. Lepas kita beli saham, kita menjadi pemilik syarikat. Walaupun kita cuma beli satu lot sahaja. Jadi apa masalahnya bila kita beli saham? Maka hukum beli saham itu sendiri adalah harus. Cuma bukan semua syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia tu kita boleh beli. Ini yang kita kata sebagai syariah compliance securities atau security yang patuh syariah. Kenapa ada syarikat yang boleh beli, ada syarikat yang tidak? Maka ada dua sebab. Satu, disebabkan oleh aktiviti perniagaan itu sendiri. Macam syarikat yang ada jual arak, jual rokok, bank konvensional, insurans konvensional. Kalau lebih 5% income untuk syarikat tu datang daripada aktiviti macam tu, maka tak boleh. Kalau ada aktiviti macam aktiviti jadi broker saham, maka income tak boleh lebih 20% daripada sumber akaun konvensional. Yang kedua pula disebabkan oleh modal. Working capital macam tunai dan juga financing yang syarikat tu buat. Duit tunai tu adakah disimpan di bank-bank Islam? Adakah pembiayaan yang dibuat oleh syarikat dibuat secara Islami ataupun tidak? Kalau syarikat menggunakan instrumen kewangan konvensional, maka tak boleh lebih 33%. Benda-benda macam tu atau yang lebih dikenali sebagai stock screening ataupun saringan saham ni, sebagai pelabur ataupun pedagang runcit, kita tak perlu ambil tahu dengan terperinci pun tak ada masalah. Sebab itu adalah tugas Suruhanjaya Security yang akan semak setiap bulan Mei dan November setiap tahun. Semua syarikat yang tersenarai tidak ada pengecualian dan ada lebih kurang 900 syarikat semuanya. Jadi, apa yang kita perlu buat sebagai pelabur kecil ialah buka sahaja Islamic Trading Account. Kita dah ada Bursa Malaysia Eye yang mana mereka dah pastikan siapa yang buka Islamic account takkan terbeli saham yang tak patuh syariah, dan pada masa yang sama proses di belakang akaun tu pun ikut keperluan syariah sepenuhnya. Maka ada soalan, siapakah pula yang tentukan 5%, 20% dan 33% tu? Quran ada sebut ke? Hadis ada sebut ke pasal jual beli saham ni? Maka perkara ini jatuh dalam bidang ijtihad, maksudnya bidang kuasa syariah advisor yang ada ilmu pengetahuan yang sepatutnya. Maksudnya, tak ada hadis ataupun dalam Quran yang disebut secara langsung, tetapi ada sandaran hadis yang dijadikan sebagai petunjuk. Contohnya, kenapa dalam Islam hanya boleh buat wasiat sehingga 1/3 sahaja dari nilai harta yang ada. Jadi dari situ ulama kita bincang, kenapa 1/3? Maka itu antara asas hukum bila kita buat penanda aras 5%, 20% dan 33% tu. Dan perkara ini boleh berubah mengikut keperluan dan situasi semasa. Tahun 1995, kita bermula dengan kaedah saringan yang lebih ringan. Okey? Dan pada 2013 barulah bermula dengan kaedah saringan yang saya ceritakan tadi. Di Malaysia ni saya boleh sebut kita ambil pendekatan yang lebih sederhana, yang mana tidak terlalu ketat dan tidak pula terlalu bermudah-mudahan berbanding dengan kaedah saringan di luar negara. Benda ni dibuat supaya kita dapat membangunkan pasaran modal Islam yang lebih berdaya saing. Jadi kita ni orang Islam boleh melabur, boleh kumpul aset, boleh jadi kaya, dan pada masa yang sama syarikat-syarikat yang ada di Bursa Malaysia itu boleh berubah secara berperingkat-peringkat.